Bismillahirrahmanirrahim. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan, kita akan sentuh sikit berkenaan al-mafqud. Ada soalan daripada pendengar hari itu tentang al-mafqud. Okey. Al-mafqud ni apa dia? Dia daripada perkataan faqada. Faqada bermakna hilang. Okey. Al-mafqud ni ialah orang yang hilang. Orang yang hilang. Maksudnya dia hilang yang tidak dapat dijejaki kesannya. Contohnya apa nama, ayah dia halau dia, atau dia lari pada rumah, kan, halau pada rumah atau dia lari daripada rumah anak ni, sehingga kita kata bila dah lari pada rumah tu dia tak ada berhubung apa dengan adik-beradik dia, tak ada sebarang berita yang dapat. Nah, maknanya dalam tempoh lama kita tak tahu dia ni hidup ke mati ke, duduk di mana tak tahu, duduk di Seremban ke, duduk Johor ke, duduk Perlis, duduk mana pun tak tahu. Tak ada siapa tahu. Nah, jadi bila orang macam ni dinamakan dia al-mafqud, orang yang hilang. Tiba-tiba ada waris dia mati. Katalah dia anak, ayah dia mati. Hak tu yang baru timbul cerita al-mafqud. Nah, al-mafqud ni maksudnya orang yang hilang. Okey? Cerita tentang al-mafqud ini, kalau harta dia sendiri, kita tahu kata dia ni ada harta sekian-sekian dah, jadi kita tak tahu hidup mati dia, maka jangan kacau. Kalau dia sendiri tu kita kata maksudnya dia ni mati dah kot, mari kita pakat bahagi dia punya harta. Tak boleh. Nah, maknanya daripada harta dia sendiri kita nak bahagi daripada harta pusaka dia dengan anggapan kata dia dah mati, walaupun untuk tempoh berapa lama kita tak boleh. Pasal selagi mana tidak ada dalil bukti kata seorang tu meninggal, maka kita kena pegang kepada hayati. Al-baqa ala hayatihi. Maknanya kita kena kekal berpegang ke atas dia ni bahawa status dia adalah hidup. Maka kalau harta dia tak boleh diwarisi. Maknanya dia ada harta sekian-sekian. Kan contohnya lah kita kata dia keluar pergi mengembara ke apa ke, dia ni dah memang ada harta dah, tiba-tiba tak tahu. Hidup mati pun tak tahu, balik apa benda pun tak tahu. Maka kita jangan putuskan kata dia ni mati, mah kita ambil bagi harta dia. Tak boleh. Adapun hak dia sebagai pewaris. Hak tadi kalau kita kata dia ni, sebab orang yang hilang ni dia sama ada al-muwaris, orang yang mewariskan. Maksudnya kalau mewaris, orang yang mewariskan. Ataupun dia hak dia sebagai al-waris. Kalau hak sebagai al-waris kita tahu dah, tak payah kacau langsung harta dia. Kita jangan duk buat apa langsung harta dia. Sehinggalah tahu betul-betul kata dia mati, barulah harta dia nak bahagi apa kot mana. Adapun yang duk petikai, yang duk confuse ni pada hak dia sebagai al-waris. Jika kita kata dia hilang ini 5, 6, 7 tahun, 10 tahun berhijrah pergi Kuala Lumpur ke mana kita tak tahu, dia lari pada rumah, tiba-tiba ayah dia mati. Macam tu. Bila ayah dia mati, maka timbullah persoalan. Bila ayah mati, hak lari ni anak, kan? Maknanya hak hilang ni anak. Maka kalau anak tu ada depan mata, kita tahu kata anak ni berhak mewarisi harta daripada ayah dia yang mati. Sebab dia termasuk dalam 5 golongan yang wajib mendapat harta. Jadi bila tak tahu dia mati ke, dia hidup ke, maka bagaimanakah hak pewarisan harta pusaka dia? Yang tu yang menjadi perbincangan pada bab al-mafqud. Okey. Kalau ikut dalam kitab mazhab Syafi'i kata apa? Seorang itu kena tunggu sehingga, tahu dalam kitab kata apa ayah, berapa tahun?
dia kena tunggu 90 tahun. Allahu Akbar. Ya. Dalam kitab mengikut mazhab Syafi'i, bab al-mafqud ini kena tunggu sampai 90 tahun, iaitu satu kadar yang masuk akalnya tak hidup lah. Tu dia. Hak letak 90 tahun tu maksud dia masuk akalnya, secara logiknya 90 tahun ni tak ada dah orang nak hidup. Begitu. Kan tetapi okey, jumhur ulama memegang satu, kita kata satu pegangan, dia adalah tempoh yang dikira untuk kita kata nak kira lagu mana ni dia ni sebagai waris kan, nak kira lagu mana tempoh dia, tempoh yang kita nak bagi untuk menentukan dia ni hidup atau mati. Begitu. Dia hak dia sebagai waris memang ada. Tetapi dia tak ada. Dia tu tak ada di depan mata. Dia tu hilang. Maka tempoh mana yang kita nak guna? Okey? Tempoh yang nak guna adalah mengikut hakim. Yang ditentukan oleh hakim. Maksudnya mengikut, dia kata mengikut keadaan, mengikut suasana, mengikut kes. Begitu. Maknanya ditentukan oleh hakim. Kalau mengikut dari segi nak kahwin, okey, dia kata dari segi nak kahwin, contohnya kalau yang hilang tu suami, maka isteri dia betul lah kan, maknanya kalau hilang tu suami, maka isteri dia ni nak tunggu sampai lama mana untuk membolehkan isteri dia kahwin semula, kahwin lain dengan orang lain. Kan, jadi dalam tempoh dia hilang ni tak tahu nak tunggu lama mana ni. Jadi nak harap kita kata dia ni isteri macam tak ada isteri, macam tak ada suami kan. Tak ada suami, tak ada. Tapi nak kata aku bukan isteri, aku tak tahu kena cerai, tak tahu. Tak tahu, memang tak ada langsung berita. Nak kata suami mati, mana kubur. Jadi kalau ikut dalam bab pembubaran perkahwinan secara automatiknya mengikut mahkamah sivil, jika mahkamah syariah, jika tidak ada apa-apa berita langsung, tak dapat dijejaki. Law ni mungkinlah kita kata law ni mudah kan, tapi hukum ni lama-lama dah kita kata pegang tu, iaitu 4 tahun. Kalau mahkamah sivil 7 tahun. Apa-apa urusan berkenaan orang yang mafqud ini, kalau mahkamah sivil menentukan 7 tahun. Apa yang berkaitan dengan perkara yang termasuk di bawah urusan mahkamah sivil, dia 7 tahun. Mahkamah syariah 4 tahun. Okey? Maka begitu jugalah yang kita kata secara umumnya, dia tak boleh nak kata 4 tahun terus. Tak. Tapi dia merujuk kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah dia pegang kalau 4 tahun itu adalah tempoh untuk pembubaran perkahwinan. Kalau yang ditinggalkan itu adalah isteri, yang hilang itu adalah suami. Okey? Maka dalam bab pewarisan harta pusaka juga, dia tidak ada satu tempoh yang tertentu. Tetapi kita kata mahkamah akan menentukan tempoh tersebut, dan tempoh mana kita kata orang yang mati itu, orang yang hilang itu, sehinggalah ditentukan kata dia ni hilang, kita kata kita ambil kata dia matilah. Macam tu. Maknanya mahkamah memutuskan kata bila tidak ada langsung, kita kata setelah mana ikhtiar kita buatlah ni, kita kan ada dengan Facebooknya, ada dengan IG, WhatsApp lah, apa-apa semua. Semua ni wasilah untuk kita mendapat maklumat. Kan dia adalah cara untuk kita dapat maklumat. Kita buat Facebook satu dunia punya. Bukan kata takat kita nak cari ayah kita hilang di Perlis ya ke apa ke, tak, di satu dunia. Jadi so abang kan, jadi maknanya media kita banyak media yang kita boleh guna, dan sehingga kita kata satu tempoh yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah bahawa tempoh ini adalah tempoh yang dianggap kata kawan tu
matilah. Maknanya tempoh tu dianggap kata tak ada dah. Jejak tak boleh jejak lah apa semua. Okey, maka kita memutuskan si fulan bin si fulan ini mati. Bila kita kata tarikh tempoh yang ditetapkan waktu dia mati, itulah baru dikira dia tu mati. Maksudnya katalah pak dia dulu mati 5 tahun dulu. Okey? Mati 5 tahun dulu. Masa tu dia hilang dah. Kita tak tahu dia hidup ke mati ke apa semua. Dia ni anak lelaki kepada ayah ni yang sepatutnya mewarisi harta ayah dia. Tetapi tak dapat dikesan. Dia dah mafqud. Okey? Maka masa tu kita kata cara dia ialah kita kena pegang dulu. Dia ada 3 cara ni. Jika seorang yang hilang itu dia sebagai al-waris, okey, dia ada 3 jalan penyelesaian. Okey, 3 jalan penyelesaian. Kalau dia al-muwaris tak apa, nah. Dan yang kita sebut tadi ni, bila mahkamah tentukan, maka bermula daripada tarikh penentuan mahkamah dikira dia mati. Bukan daripada tarikh dia orang yang hak lain mati dulu tu. Maksudnya macam ni. Bila ayah dia mati, okey. Contohnya, dia ada yang pertama, boleh teruskan pembahagian jika sekiranya ni harta ni. Jika sekiranya orang yang hilang itu tidak berkaitan. Tidak berkaitan pun dengan si mati. Okey? Contohnya apa dia? Ataupun kita kata dia memang terhijab. Contohnya dia si mati itu meninggalkan seorang isteri, dia meninggalkan seorang anak lelaki, dia meninggalkan seorang saudara lelaki seibu sebapa yang mafqud. Okey. Macam ni contoh dia. Nampak tak? Jadi dia ni ada tak kaitan dengan si mati? Ada. Tetapi kalau dia ada pun dia tak dapat. Nampak tak? Kalau dia ada pun, maka masa si mati tu mati, kan maknanya si mati ni mesti lelaki lah, pasal dia meninggalkan isteri. Dia meninggalkan anak lelaki. Lepas tu ada saudara lelaki dia seorang hilang. 20 tahun dah tak dapat jejak. Tak tahu. Okey? Jadi bila si mati tu mati, maka ada tak kesan kepada saudara lelaki si ibu sebapa ni? Tak ada kesan apa? Pasal apa tak ada kesan? Sebab ada anak lelaki. Okey? Masa dia mati tu, si suami hak mati ni, masa dia mati, dia ada meninggalkan anak lelaki, maka saudara lelaki ni hak mafqud ni memang tak dapat. Okey? Jadi kita tak boleh kira, dia ni lama hilang dulu ni. Kan lama dah hilang tu dah, maknanya dia ni maknanya mungkin masa dia hilang tu kawan tu tak kahwin lagi. Hak yang si mati ni. Nampak tak? Jadi masa dia hilang dulu ni, yang si dia punya abang dia ni tak mati lagi. Okey, kita katalah nama dia Ali. Hak hilang ni. Hak yang mati ni nama dia Din, Bang Din dia. Masa Ali hilang dulu ni, dia ni tak menikah lagi pun. Sampai satu ketika beranak pinak dah lah apa semua, Din mati. Din mati adalah tinggalkan Ali yang mafqud. Maka ketika ini kita tak boleh kira masa hak dia mafqud dulu ni. Maknanya teruskan pembahagian harta si mati Din ni kerana SLIB Ali ini tidak memberi kesan apa-apa kepada harta pewarisan Din. Maknanya kena kira pada hari Din mati, bukan kira daripada hari dia hilang. Hari dia hilang macam kita sebut tadi lah kan. Hari dia hilang, mungkin masa tu Din tak mati, Din tak kahwin lagi pun. Tak ada lagi ni isteri anak ke apa semua, tak ada. Kalau masa tu Din mati, memang dia dapat. Tetapi ketika itu Din tak mati lagi. Dia tak boleh kira masa Din mati tu, kira tempoh waktu tu dia ada, dia hilang dulu tak. Okey? Maknanya yang pertama, jika dia ni
mafqud yang terhijab semasa kawan ni mati, maka teruskan pembahagian. Tak ada masalah apa. Okey. Yang kedua, kita tawakufkan. Kita tawakuf kita pergi apa? Kita sebut apa? Hold on. Hold. Hold. Atau kita tangguh. Okey. Kita tangguh dia punya harta. Tangguh kita kata pembahagian kepada pewaris yang terhijab. Kita tangguh pembahagian kepada waris yang terhijab. Yang terhijab ni maksudnya jika yang mafqud tu ada, maka dia terhijab. Contohnya macam anak lelaki. Bila ada anak lelaki, din mati, ada anak lelaki, maka tangguh pembahagian kepada waris yang terhijab. Maka contoh dia waris yang terhijab ni anak lelaki ni yang mafqud. Yang mafqud ni adalah anak lelaki. Okey? Anak lelaki dia akan hijab siapa? Mungkin dia hijab ayah. Dia akan hijab siapa? Ramai lagi ya. Semua-semua yang mungkin yang masa si mati tu ada SLIB dia. Saudara lelaki kepada si mati. Ayah dia. Yang hilang ni, yang mafqud ni adalah anak lelaki. Maka kita tangguh pembahagian harta kepada waris yang terhijab dengan menganggap bahawa AL anak lelaki yang mafqud ini masih hidup. Okey? Maknanya tak boleh bagi kita kata ni dia tak ada, ayah dia dapat asabah kan? Maknanya bila dia tak ada, ayah dia lah yang akan dapat asabah. Tak, kita tak boleh bahagi lagi. Kita kena tangguh pembahagian kepada waris yang terhijab sehinggalah diputuskan oleh mahkamah tempoh sekian-sekian. Okey? Bila diputuskan oleh mahkamah, dia tarikh kena ambil daripada tarikh yang diputuskan oleh mahkamah. Maknanya dia tidak akan berlaku munasakhah dalam tempoh tu. Munasakhah ni apa dia? Kematian berlapis kan? Kita kata kawan ni masa ayah dia meninggal, dia mafqud. Anak lelaki ni mafqud. Okey? Jadi contoh dia bila dah kita kata tak boleh bahagi lagi dekat orang lain pasal dia ni mafqud. Kena pegang dulu harta dia. Pembahagian dia tu maknanya hak kalau kata dia dapat asabah dia tu tak boleh dipindah milik kepada orang lain. Okey? Celah-celah tu ada orang hak yang lain mati. Pewaris hak lain tu mati. Maka tak dikira urusan tu adalah urusan munasakhah. Celah-celah sebelum mahkamah tentukan bahawa mafqud ini mati. Sebelum mahkamah putuskan si mafqud atau orang yang hilang ni mati, mahkamah mungkin putuskan 4 tahun kemudian, ikut kes lah. Maka bila kita kata sebelum mahkamah putuskan kes tersebut, orang tersebut diputuskan sebagai mati, maka kalau ada kematian di dalam tempoh tersebut, tidak boleh kita kira munasakhah sabit dengan harta dia. Munasakhah ni apa dia? Kematian berlapis kan? Maknanya kalau kata celah tu ada orang lain mati, maka ni macam mana harta dia boleh? Tak boleh kira tu. Harta dia tetap dipegang, hak dia sebagai mafqud, ditangguhkan pembahagian kepada pewaris yang terhijab. Dia yang mafqud ni. Bila dia yang maksudnya bila yang mafqud itu dia yang tukar hijab. Hak tadi ni tak ada teruskan pembahagian pasal apa? Sebab yang mafqud itu dia yang terhijab kan? Maknanya orang yang terhijab. Mafqud itu adalah orang yang terhijab. Jadi tak ada apa. Kan? Bila kita kata yang terhijab itu adalah saudara lelaki. Kerana apa terhijab? Kerana ada anak perempuan. Saudara lelaki itulah yang mafqud, yang hilang. Maka tak ada kesan apa. Okay. Dan yang ketiga, kita kata cara dia ialah beri hak yang kurang. Beri hak yang kurang atas kita kata kita berpegang kepada dia hidup. Apa contoh beri hak yang kurang?
Maknanya contoh dia, bila yang mati itu seorang lelaki meninggalkan isteri dan meninggalkan anak yang mafqud, anak lelaki yang mafqud, yang hilang ni. Tak tahu dia hidup ke mati ke pun tak tahu. Maka isteri dia, kalau dikira tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Maka ketika ini tak boleh bagi 1/4, kena kira bagi 1/8. Hak tu maksud dia. Beri hak yang kurang. Okey, nasib dia atau apa nama isteri, siapa-siapa yang kita kata ibu dia, kan? Bila kata ibu, maksudnya ibu kepada si mati. Dia ada kesan tak kepada apa nama, kalau dia ada ni anak lelaki si mati, ada tak kesan? Ada? Kan? Kalau ibu, maknanya bila Din mati, dia ada mak dia dan ada anak lelaki dia yang hilang, maka mak dia kalau tak ada anak lelaki tu akan dapat 1/3. Tapi kerana ada anak lelaki yang hilang ini, dapat 1/6. Maka bagi dulu 1/6. Begitu. Maknanya dia tak terhijab apa-apa. Kan, dia pun ni tak terhijab. Cuma dengan kewujudan ada atau tidak, si yang mafqud ini memberi kesan kepada hak mereka. Kan, dia ada kesan mengurangkan hak mereka. Tapi tidak terkesan, maknanya dapat mesti dapat. Maka ketika itu berikan yang kurang dahulu. Maksudnya bagi 1/8. Okey? Contoh yang macam ni lah. Maknanya masa Din mati, dia tinggal Leha. Dia tinggal Hasan. Hasan ni tak tahu pergi dunia mana, tak tahu. Mafqud. Maksudnya bunyi. Okey. Kemudian dia tinggal juga Maktun. Itulah. Dia tinggal Maktun. Dia tinggal Haji Ahmad. Haji Ahmad ni ayah. Okey. Kalau ikut Hasan tu ada, maka Leha akan dapat 1/8. Maktun akan dapat 1/6. Haji Ahmad pun dapat 1/6. Kena kira hak yang kita mengambil kira kata Hasan tu ada, walaupun dia tak ada. Sebab kalau nak kira Hasan tak ada, Leha dapat 1/4. Maktun dapat 1/3. Haji Ahmad yang akan ambil asabah. Nampak? Jadi ketika ini, bila didapati yang mafqud itu adalah pewaris, dia adalah waris, al-waris. Mafqud ni dia adalah waris yang memberi kesan kepada orang lain di dalam pengurusan harta pusaka si mati. Maknanya dia ni adalah anak lelaki. Anak lelaki kepada Din yang mati ni. Dia adalah anak lelaki yang memberi kesan kepada Leha, memberi kesan kepada Maktun, memberi kesan kepada Haji Ahmad. Okey, maka diputuskan untuk kita kata pembahagian harta Din ini diberi Leha 1/8, Maktun ini 1/3, 1/6 dan Haji Ahmad juga adalah 1/6. Kalau kepada pembahagian dia, okey. Mahkamah tak kawan nanti. Okey. Tambah atau apa? Ya. Kalaulah selepas pada dah bahagi dah semua harta, kemudian memang dalam mengesan si mati atau si mati pula ada si mafqud ini, telah diputuskan oleh mahkamah kata dia ni mati. Maknanya tempoh yang diberikan oleh mahkamah untuk menjejaki dia ni tak ada dah. Maknanya daripada dia ni mati, mahkamah mesti tentukan dulu berapa tahun. Maknanya berapa tahun yang kita nak putuskan mafqud yang Hasan ni. Kemudian masa tu bahagi dulu. Sebab depa ni memang tak akan, kita dah tak akan terhijab. Kan, tak akan terhijab dengan Hasan. Isteri Din, mak Din, ayah Din tidak terhijab dengan Hasan. Maka bagi dulu hak yang kurang.
Depa cuma terhijab secara hijab nuqsan, hajbu nuqsan. Depa bukan hajbu hirman. Bila hajbu nuqsan, bagi dulu hak depa yang kurang. Sehinggalah sampai satu tempoh mahkamah putuskan telah mati Din Hasan ini diputuskan, ditentukan oleh mahkamah sebagai mati. Nah, dia ni sebagai orang yang mati, maka hak dia kita kata maksudnya dia ni kalau ikut-ikut dia asabah kan. Ada orang tanya Hasan dapat apa? Okey. Dia asabah. Asabah lah maksudnya kalau kita kata kalau Hasan ni hidup, Hasan yang dapat asabah. Kita kata kalau masalah dia jadi berapa sini? Leha 1/8, Haji Ahmad 1/6, Maktun 1/6. Maka asal masalah adalah berapa? 24. 1/8 berapa? 3, 4, 4. Jadi 11. Maka lagi berapa duk ada? 13 lagi. Kena pegang untuk mafqud ni. Nampak? 13 bahagian dipegang. Maknanya dipegang tu maksudnya pahul dulu tak boleh bahagi. Jangan kita bahagi dia ni kita mati ya tak tahu dunia mana duduk ni. Kita kira dia tak boleh. Nah, sehinggalah sampai satu tempoh bila dah ditentukan kata dia mati. Nah, maka ketika itu bagi baliklah kat depa ni hak depa yang sebenarnya. Okey? Maksudnya hak depa yang sebenarnya, maksudnya hak depa yang ketika kita kata dia tak ada. Ketika maksudnya hak depa yang dapat dengan mengambil kira dia ni mati. Bila kata mengambil kira dia mati, maksudnya dia tak ada maka leha akan dapat 1/4. Kena bagi balik 1/8 je lah. Janganlah ambil 1/4 balik. Kan dia dah dapat dah 1/8. Okey? Dia kena kira dia ni maknanya dia dapat 1/4. Kawan ni akan dapat 1/3. Kira balik berapa yang kawan ni akan dapat asabah. Jadi bila kata leha dah dapat 1/8, bahagian leha akan dapat lagi ialah lagi 1/8. Bukan bahagi 1/4. Tak. Kita ambil lagi 1/8. Okey? Maknanya leha di sini akan ambil, kalau kita kata yang kita akan kira yang sebenarnya, leha akan dapat 1/4, Maktun akan dapat 1/3 dan Haji Ahmad akan dapat asabah. Dia akan jadi 12, dia akan jadi 3, 4, Haji Ahmad yang akan dapat 5. Maknanya pembahagian ni kalau ikut ni Haji Ahmad dapat 4 bahagian. Tak ambil lah 1 bahagian lagi. Nampak tak? Ni bahagian ni. Jadi tengok leha, dia 3. 3, rupanya dia sama je. Leha. Nampak tak? Sebab Haji Ahmad ni ayah kan? Ni ibu. Ini leha, isteri. Leha akan dapat 1/4. Okey, kalau leha ada anak, leha akan dapat 1/8. Tapi dengan kewujudan depa ni, bila kita kata adanya ibu ayah, okey, dan sini kalau kita kira di sini dapat 1/3 baki. Nampak tak? Pasangan ibu dan ayah. Kan? Bukan dapat 4 ni, dia akan dapat 9 dan 1. Okey tak? 3 kali 9 berapa? 1/3 kali 9 berapa? 3. Begitu. 1/3 baki kan? Maknanya dia akan dapat 1/3 kali 9. Okey? Hak ni hak yang sebenar. Hak ni hak dia. Hak dia pun kalau kita kata mafqud tu tak ada. Maka okey, dikiralah bahagian. Kita kata bahagilah 1/4 lagi. Nah, ni 1/8 dia dapat. Maka bagi lagi 1/8. Ini asal sebenar dia. Kena bahagian ni lah maksud dia untuk menjadikan dia ni 1/4.
download di buka kata audio. Leha. Contoh isteri. Isteri dia akan dapat mula 1/8. Ni kita kira mafqud. Mesti diputuskan mafqud tu ada. Mafqud lagi tak tentu lagi mafqud ni apa nama diputuskan oleh mahkamah. Tak ni lagi. Kemudian ibu. Akan dapat apa tadi? Boleh dengan 1/6. Ayah 1/6. Ni mafqud tadi ni. Anak lelaki yang mafqud. Kan? Anak lelaki mafqud. Dia ni kalau ada dia dapat asbah. Tapi hold dulu dia punya ni. Maksudnya kawan ni hak dia apa? 24. Ini 3. Ini 4. Ini 4. Mafqud ni tahan harta dia sebanyak 13. 10, 11. Okey. 13. Hold dulu harta dia. 13. Okey. Bila mai satu tempoh, mahkamah putuskan dah kita kata tidak ada lagi hayat kepada anak lelaki tadi. Anak lelaki yang mafqud tadi dikira mati, maka hak leha yang asal dia 1/4 diambil semula. Tetapi bukan ambil 1/4. Ambil baliklah yang 1/4 yang asal-asal dia. Kalau kita kata kira dia kawan tu tak ada kan, anak lelaki tu tak ada, dia akan dapat 1/4. Tapi dia dah dapat 1/8. Maka tolak ada berapa bahagian dia akan dapat. Lagu tu maksud dia. cukupkan balik 1/4 lah. Ya, cukupkan balik 1/4. Bukan leha tu dapat 1/4 dah. Sebab leha dah dapat dah 1/8. Hak leha kalau mafqud tu tak ada, kalau kita tak ada anak kan, leha akan dapat 1/4. Maka leha ketika ini dapat baki berapa lagi? 1/4 sama dengan 2/8. Okey tak? Leha akan dapatlah 1/8 lagi. Macam tu je. Macam tu nah. Maknanya leha akan dapat 1/8 lagi. Contoh kalau dia ada adik perempuan. Ya. Kalau dia ada adik perempuan pun asrabah. Adik perempuan siapa? Adik Hasan tu. Adik perempuan mafqud ni lah. Ya. Okey, adik perempuan ni dia ada maknanya anak perempuan dia akan dapat asrabah. Ya. Tu dia tiba kawan tu kan tiba mati. Dia tak ambil asbah dah kan lepas kawan tu mati. Lepas tu Dia kena ada bahagi dia tu. Kalau asbah dia lebih daripada 23. yang dia kena dapat, gimana? Tak faham macam mana? Tak, Asrabah. kalau ni kan dia makan asbah sebab anak lelaki dengan Sebab ada perempuan anak makan lelaki, asbah. ya. Tiba-tiba dihukum mafqud tu anak lelaki tu betul-betul dah mati tak ada. Okey. Jadi Jadi maka anak perempuan dia tak boleh makan asbah. tak boleh makan asrabah dah sebab dia dihukumkan ketika maknanya bukan ketika dia hilang. Kita sebut ketika dia ditentukan tu. Macam mana nak kata? Dah ni mafqud tu masa awal-awal dia dikira asbah kan. Dia kira asrabah. Dan anak perempuan dia makan Tapi asbah. maknanya dia harta dia ni hold dulu. Hold dulu ya. Okey. Ya. Sekarang ni bila sampai satu tempoh mahkamah syariah kata yang mafqud tadi ni betul-betul dah mati. Okey. Jadi bila dia dah mati, maka asbah yang anak perempuan tu makan tak ada lah kan, betul tak? Sebab dia asal makan asbah sebab ada anak lelaki. Ya, sebab dia ditentukan hak pewarisan harta depa ni, hak yang ni ditentukan bermula daripada tempoh mahkamah menentukan. Oh. Bukan dia dikira tempoh ketika mana kawan tu mati dan apa nama macam mana nak kata, kawan tu mati, kawan hak yang kita kata kawan ni Din mati kan. Okey? Bukan ketika Din mati, tetapi ketika mana mahkamah telah putuskan apa nama matinya Hasan ni. Okey? Bila mahkamah putuskan matinya Hasan mati. Kan maknanya masa Din mati bukan tentukan masa Din mati dia. Okey? Masa Din mati
Ali Hasan ni tak mati lagi, tak dikira mati lagi. Maka dia tu suami beristeri tu lah. iyalah. Kalau tidak macam mana dia nak kata isteri? Okey. Tapi tentu mereka tak bahagia harta dia waktu. Depa akan bahagia harta yang ni, yang kurang. Yalah, kadang-kadang perempuan tu kalau dia ada, kalau Hasan dia Kalau Hasan ada, anak perempuan ni akan dapat, kita katalah Timah ni. Timah akan dapat asabah. Kalau Hasan tak ada, dia akan dapat kedua. Dia akan dapat 1/2. Pasti kata kalau dia waktu dia dapat asabah tu lebih daripada 1/2. Ya. Bagi balik kan. Asabah tu lebih daripada 1/2. Kalau asabah tu lebih daripada 1/2. Kalau nilai asabah tu lebih daripada 1/2. Mana boleh asabah dia lebih daripada 1/2 sebab dia makan setengah daripada saudara dia. Tu tak Iman? Dia makan setengah daripada saudara dia. Dia saudara perempuan. Dia anak perempuan. Dia makan satu, kawan ni makan 2. Jadi dia makan setengah, kawan ni makan 1 kan? Kita kata begitu lah. Dia tak boleh lebih daripada kawan ni sebab dia ni anak lelaki. Anak perempuan tu dia boleh makan siap-siap dah asabah tu. Boleh lah. Bolehkah kita bagi kat dia siap-siap sedangkan mafkut tu belum dapat ditemui, belum disahkan? Boleh? Kalau kita kata dia anak perempuan, kalau boleh ikut bilangan, tu tak pasti. Maksudnya sebab kalau kita kata bilangan dia, kawan ni 1, kawan ni 1, senang lah. Kawan ni dapat 2, kawan ni dapat 1 kan. Dia punya tu taklah jejah. Ni pasal apa? Dia ni memang akan dapat 1 bahagian. Kawan ni akan dapat 2 bahagian kan. Tapi kalau kata ramai, kalau berbilang-bilang, dia akan bagi kesan yang lain pula. Okey, jadi kalau kata ada anak perempuan, kalau masa yang Din meninggal ada anak perempuan, mafkut ni akan dapat asabah sama dengan anak perempuan. Okey, sama dengan anak perempuan ni. Okay, jadi bahagian mereka adalah 13. Tetapi bila kata dah ditentukan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kemudian ditentukan kata Hasan tu mati. Ditentukan, bila ditentukan itu, tempoh bermula daripada tarikh ditentukan itu baru nak dikira hak dia. Bukan nak dikira daripada tarikh kawan ni mati. Faham tak? Dia punya cara dia untuk menentukan hak kepada mafkut dan orang-orang yang terkesan dengan hak dia adalah bermula daripada tarikh dia ditentukan kematiannya secara zanni. Ditentukan secara zanni je. Zanni ni maksudnya dah tak ada cerita apa, tak ada apa semua, mahkamah putuslah kata dia mati. Okey, jadi ya, boleh lah kan. Tapi maksudnya dia boleh dapat lah kalau kita kata asrabah dia adalah 1 bahagian, Hasan ni 2 bahagian kan. Bolehlah dapat 1 ni. Okey, bolehlah dapat 1 bahagian daripada yang mafkut ni 2 bahagian. Okey, tetapi maknanya kalau kita kata kemudiannya, sebab dia ni akan dapat, kalau tak ada mafkut dia akan dapat separuh. Okey, orang rasa separuh tu, kalau separuh daripada harta, adakah sama? Yang mana yang lebih? Kalau kita kata yang ni, dia akan dapat lagi 1/4. Dia akan dapat lagi 1/8. Kan? Maknanya setelah diputuskan, dia akan dapat lagi 1/8. Yang ibu pula akan dapat berapa? Ni kalau dalam kes macam ni. Ibu akan dapat 1/3 dengan 1/6. 1/6 lagi kan? Dan ayah yang akan dapat asrabah. Anak perempuan akan dapat 1/2. Okey? Anak perempuan ketika ini dia boleh makan, ni 2 kan? Yang ni 2, yang ni 1. Asrabah depa ni. Jadi anak perempuan akan dapat 1/2 ni, 1/2 daripada harta.
yang ada harta si mati tu kan 1/2 dengan hak dia dapat. Mak rasa sama je. Pasal apa di sini dia dapat, dia memang dapat separuh daripada harta asbah. Kalau dia separuh harta, Separuh harta pada kawan tu nah. bukan banyaklah. Ya. Okey. Jadi ni separuh harta adalah 12 kan, tapi di sini dia kira okey 24. Sini 3, sini dia akan dapat 4, sini akan dapat 12. 12 banyak pada kau ni. Okey. Banyak pada masa kau ni duk ada. Jadi 12, 17, jadi asbah dapat apa? Ayah dapat? Jadi kalau kata masa asbah ni dia kena kira tasai masalah ni berapa pula kali 3. 4 kali 3. Nah? Jadi cara dia lagu tu maksudnya depa ni dikembalikan, diberi hak baki. Diberi hak baki setelah mana ditentukan mafqud itu mati oleh mahkamah. Ditentukan mafqud itu mati oleh mahkamah. Okey. Jadi itu cara kita kira hak pewarisan harta mafqud. Jadi mafqud ini sekali lagi dia punya harta, kalau dia tu sebagai mewaris, kita tu selalu kacau dia punya harta. Sehinggalah diputus oleh mahkamah kan. Maksudnya dia ni kita kata mati dia kot. Kan harta dia ni banyak ni lah apa semua mati kot, mari kita kira. Ada. Sampailah diputuskan oleh mahkamah. Okey. Cerita dia Iman. Tiba-tiba kita dah bahagi harta, tiba-tiba dia balik mai. Mahkamah dah putuskan kata dia mati. Kita bedok habis dah harta dia. Harta dia tu kita dah bahagi dah. Yang tadi kawan tu terhijab, kawan ni lah apa semua. Kita kata okey, mahkamah dah putuskan. Kan mahkamah putuskan untuk tempoh sekian-sekian dah tak ada berita apa semua. Mahkamah putuskan kata dia mati. Maka bila mahkamah putuskan dia mati, kita pun bahagilah harta apa semua. Tiba-tiba once upon a time dia balik mai. Tiba-tiba tengok dia balik mai. Kamu bukan kata macam tu. Kan? Macam mana cara man? Mesti dikembalikan hak dia. Mesti dikembalikan. Siapa yang makan hak dia tu kena bagi balik kat dia. Walaupun orang kata lah ni mahkamah tentukan. Mahkamah tentukan adalah sekadar zanni. Sebenarnya lelaki tu sebenarnya ada, tapi hilang ingatan. Hilang ingatan, dia tak ada. Dia tak ada fakta, dia tak ada mafqud. Dia tak kira mafqud. Tapi dia pun tak tahu kata tu dia, dia pun tak tahu kata tu dia. Ahad tu kena kira lain. Maksudnya orang yang kena tentukan dia ni sampai dia ke apa-apa semua. Ini cerita dia, mahkamah tentukan secara zanni. Ya, maksudnya dengan bukti kita kata Islamah dah tunggu buat hebahan itu inilah apa semua. Okey, mahkamah putuskan. Setelah beberapa tahun menunggu, mahkamah putuskan kata dia mati. 5 tahun, 10 tahun. Kemudian tiba-tiba dia hidup balik. Dia mai balik. Dia balik-balik tengok-tengok lah. Dia habaq kata dia sekian-sekian. Tunjuk IC dia apa semua kan. Habis harta dia semua bagilah semua. Maka kena dikembalikan hak dia. Kecuali dia redha. Dia redha tak apa. Dia tak apalah. Kan dah aku redha, aku halal lah semua. Jadi kalau dia tak redha, dia nak ambil hak dia, maka kena diberikan hak dia. Orang kata lah tu mahkamah putuskan mengikut zanni. Dia mai secara hidup, memang dia bayinah. Dia mai tu dengan memang hidup dia. Keterangan yang jelas kata dia hidup. Maka mesti dikembalikan hak dia yang telah pun dibahagikan kepada orang lain. Okey? Jadi maknanya kalau kita kata dah payah nak kira kawan ni lah apa semua, dia kata tak apalah, payah nak kira dah lah apa, tak apalah aku halal. Aku halal tak apa.
Jadi apa nama, tak apalah orang hak yang dapat harta hak dia tu semua kan. Tapi kalau dia kata dak, saya nak tuntut hak saya, dia nak tuntut hak dia, maka kena orang yang telah mengambil hak dia mesti mengembalikan hak tersebut. Hatta hak tersebut adalah sebidang tanah, kan, apa nama, adalah kebun, adalah rumah, adalah apa semua tu kan, sebidang tanah. Mungkin lah kan kita kata, kalau kata bahagi, kalau masa dia ada, dia dapat sekian-sekian tanah. Tapi bila dah dia tak ada, kan, dah dia tak ada, maka dapat kat kawan ni, dapat kat kawan ni, tanah dia tak ada. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, setelah makna selesai dah bahagi-bahagi apa semua, dia muncul. Dia muncul secara hidup. Dia muncul adalah bayyinah, bukti yang jelas. Sekarang ni katakanlah dia mafkudkan, tiba-tiba dia muncul bayyinah. Bukan dia yang muncul tu adalah anak lelaki dia. Katakan Hasan mati, dia tinggal anak lelaki ni mafkudkan. Anak Si lelaki mati. Okay. Tinggal seorang anak lelaki. Okey, Dan orang anak lain. lelaki tu yang Anak mafkud. lelaki ni mafkud. Okey. Tiba-tiba setelah beberapa tahun, dia dah buat iklan, yang mai tu bukan dia, yang mai tu adalah anak lelaki dia. Adakah dia kira munasabah? Anak lelaki dia mai, dia kata, yang mati hari tu ni, Tok Wan dia. dia kata, ini Tok Wan dia, saya ni adalah cucu dia. Bapak saya hilang, dalam waktu hilang tu bapak saya mati. Baru mati lah, minggu lepas. Contohnya, dia tunjuk surat mati, dia tunjuk kat penalang. Adakah dia dikira munasabah? Adakah cucu tu berhak dapat? Sebab sebab ayah dia adalah golongan yang wajib makan. Adik. Dia tu maksudnya cucu tu Itulah. Dia mesti berdasarkan, kalau kata dah tempoh apa, ayah dia baru mati seminggu. Ayah dia baru mati seminggu. Tok Wan dia mati 20 tahun dah, 5 tahun dah. Ayah dia mati seminggu ke berapa? Maknanya ayah mati lepas Tok Wan mati. Ya. Bila ayah mati lepas Tok Wan mati, maknanya ayah dia boleh makan. Betul tak? Maknanya dia akan dapat harta. Dia akan dapat bahagian dia. Jadi sekarang ni ayah dia mati lepas Tok Wan mati, maknanya ayah dia boleh makan. Okey. Betul tak? Ya. Tiba-tiba ayah dia mafkud. mafkud. Okey. Tiba-tiba Ayah dia diputuskan kata mati. Tiba-tiba anak tu main membuktikan bahawa dia adalah anak kepada yang hilang tadi. Anak lelaki. Okey. Tak kira anak lelaki perempuan sebab dia ada pada anak lelaki kan. Dia adalah cucu daripada anak lelaki. Ya, cucu pada anak lelaki. Dia boleh ambil tempat bapak dia. Adakah dia dikira munasabah? Munasabah. Kelapihan. Kita tulis tadi. Tulis je, tulis. Cuma dukir tengok. I want to go to school. Faham. Okey, Haji Din meninggal. Dia meninggalkan apa nama si Ali ni sebagai mafkud. Okey. Ali tu ada anak. Okey. Hasan. Okey. Okey. Masa Haji dia meninggal, tak tahu. Maknanya rupanya Ali ni dah berumah tangga lah apa semua. Kan, tapi dia mafkud tak dapat dijejaki. Tak tahu. Maka setelah mana tempoh tertentu, okey, kita katalah mahkamah letak 5 tahun. Kan? Dah tempoh tertentu, maka dianggap kata Ali ni mati. Itulah kan. Dianggap Ali tu mati, maka dibagilah kepada, kalau kita kata leha tadi ke apa semua, diberilah hak mereka. Maknanya kalau kita kata leha pada asalnya diberi hak yang kurang, maka dicukupkan bilangan tu lah apa semua lah macam tadi. Okey? Ni setelah mana ditentukan mati kan, habis dah mahkamah putuskan, tiba-tiba yang muncul itu adalah Hasan. Dia habaq kata dia ni adalah anak Ali. Ali tu mati bila? Ali tu
Yalah, Ali tu mati bila? Merasa dia ada kot. Ali baru mati lah. Ada game apa nak ada ni kot. Tak, kita adakah di sana ada perbezaan? Ali mati semasa dalam proses pencarian, mahkamah belum putuskan. Dengan Ali mati lepas mahkamah dah putuskan, ada perbezaan tak? Sebab dia memang dia kira daripada tempoh mahkamah putuskan. Dia kira daripada tempoh mahkamah putuskan. Dalam ni ada share Kamal Ruslan ada. Jadi nanti mungkin ada Tuan Syekh boleh jelaskan lagi. Sebab kalau ikut dalam kitab, dia kira daripada tarikh mahkamah putuskan. Jadi kalau daripada tarikh mahkamah putuskan, maksudnya sebab tu yang kata kalau dalam celah sebelum mahkamah putuskan tu dia mati. Sebenarnya mafkud tu mati. Kan begitulah kan. Maknanya dia tak kira sebab dia kira daripada tarikh mahkamah putuskan. Okey? Tapi kalau lepas pada tarikh mahkamah putuskan, tak ada fikir apa dia. Esok kita bincang tengok lagu mana nak fikir hari ni. Mama dah lebih 7.30 mau nak pergi sekolah lah, betul. Okey. Jadi takat tu dulu, nanti esok kita sambung. Kita fikir, kita bincang, tengok kita tengok balik kitab lagu mana yang nak selesaikan masalah tadi. Tapi secara asasnya kalau dalam kitab kata dia seorang mafqud itu dikira mati mengikut tarikh mahkamah putuskan. Keputusan mahkamah. Okey, mengikut tarikh keputusan mahkamah. Maknanya kalau dia mati sebelum tu pun tak dikira sebab dia kira tarikh keputusan mahkamah. Okey, kalau selanjutnya tu nanti kita fikir. Tak boleh nak fikir lah. Pasal duduk tengok jam pukul 7.30, 7.40 dah. Okey? Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kelemahan mama sendiri. Nanti esok insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.